Menurut Profesor Dr. Notoni Gauro, hak adalah sebagai kemampuan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang harus diterima atau dilakukan secara eksklusif oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain. Seterusnya, hak wanita ialah hak yang dituntut oleh wanita. Istilah hak wanita merujuk kepada pelbagai isu, antaranya perlindungan daripada keganasan seksual, hak untuk mengundi dan memegang jawatan awam, hak untuk mendapat perlindungan yang sama rata di bawah undang-undang dalam hal perkahwinan dan keluarga. Seterusnya, hak untuk bekerja dibayar secara adil atau sama rata, hak untuk memiliki harta dan hak untuk pendidikan. Di Malaysia, Undang-Undang Keluarga Islam di setiap negeri telah menyediakan perlindungan khusus untuk golongan wanita. Undang-undang ini digubal bagi memastikan wanita tidak didiskriminasi dan dapat menikmati hak undang-undang mereka sepenuhnya. Ia berhasrat untuk memperkasakan wanita untuk mencari hak yang sepatutnya diberikan mengikut kehendak hukum syarak. Ideologi feminis menekankan tentang keperluan wanita. Dalam teori feminis, ia menolak sebarang pandangan yang memberi keistimewaan kepada lelaki ke atas wanita, yang mendiskriminasi atau menghadkan penyertaan wanita dalam mana-mana aspek masyarakat dan meletakkan wanita dalam kedudukan bawahan berbanding lelaki, atau melabelkan wanita sebagai minoriti yang berbeza dan tertindas. Dalam istilah lain, feminisme adalah teori untuk pemberian hak yang sama rata terhadap golongan wanita. Selain itu, perkataan adil dari segi sejarah dan bahasa berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud di tengah-tengah, jujur dan ikhlas. Maka, tidak heranlah dalam berlaku adil, seorang dituntut untuk mempertimbangkan hak dan kewajipan yang ada pada setiap orang. Dan ia boleh dianalogikan di mana kedua-dua pemberat mempunyai berat yang sama sehingga kedua-dua bahagian itu sama tinggi dan mempunyai nilai yang seimbang. Seterusnya ialah sorotan kajian. Menurut pandangan Siti Nur Fazilah pada tahun 2017 di dalam sebuah kajian beliau yang bertajuk Novel Mencari Azizah, merupakan sebuah pendekatan yang baru menerusi teori feminisme yang menjelaskan bahawa novel Mencari Azizah merupakan sebuah novel yang sentiasa bermain dengan emosi para pembaca. Tambahan juga, kajian ini dibuat untuk meneroka pemikiran terdalam seseorang wanita yang tidak pernah putus asa dalam usaha untuk menjadi diri mereka sendiri. Konsep persahabatan, cinta, persaudaraan dan ketuhanan semuanya dihuraikan di dalam novel ini dengan cara yang dapat menarik para pembaca untuk melihat dan membaca. Walau bagaimanapun, penghujahan ini mempunyai kesamaan kajian dalam hujah Indrawati pada tahun 2017 di mana menerusi kajian beliau dibuat yang bertajuk Kajian Feminisme antara tokoh menerusi novel Kartini. Dapatan kajian ini menunjukkan ideologi yang diperjuangkan iaitu berpegang pada struktur, menafikan alam, mempertahankan kumpulannya yang teranaya dan enggan menunjukkan bakat. Selain itu, melalui ucapannya, feminisme watak-watak dalam Kartini oleh Abidin Al-Khailaki menunjukkan bahawa terdapat banyak ideologi yang diperjuangkan, antaranya menutup jurang dalam konteks solidariti, menentang kestabilan lelaki, rasa persamaan dengan orang lain dan kegigihan dalam pertempuran. Seterusnya ialah permasalahan kajian. Isu-isu yang menggarap kepada sebuah teori merupakan salah satu pelaksanaan dalam membentuk kajian penyelidikan. Oleh itu, persoalan yang mengangkut tentang kehidupan manusia pasti tidak akan terlepas dengan permasalahan seperti mana ditegaskan oleh Umar Yunus pada tahun 1998 bahawa hubungan karya dengan khalayaknya sangat rapat dan memaparkan tentang fenomena sosial dalam sesebuah karya adalah sesuatu yang relevan dalam konteks karya kreatif. Dalam hal ini dikatakan novel Mencari Azizah dan Kartini sangat sinonim
dalam mengangkat isu kemasyarakatan sosial untuk dibahaskan. Antaranya adalah berkaitan tentang emosi sesebuah plot perwatakan yang dibawa oleh novel-novel tersebut. Permasalahan kajian kedua merupakan penggarapan idea-idea yang berbeza digunakan dalam penghasilan novel-novel tersebut. Seterusnya, dari segi alur penceritaan dan konfliknya, bagaimana dicetus, serta akhir sekali tentang kesesuaian penggunaan teori dalam menghasilkan sesebuah kajian. Sudut ekonomi. Berdasarkan novel Mencari Azizah, wataknya digambarkan sebagai seorang wanita yang hidup dalam kesederhanaan walaupun pada hakikatnya suami dan mertuanya adalah merupakan asal dari golongan yang berada atau bangsawan. Selain itu, watak Azizah ini amat menyedihkan kerana beliau dipandang rendah oleh orang yang terdekatnya, iaitu suami dan mertuanya sendiri. Peristiwa ini dapat dilihat apabila Azizah ini selalu bermonolog kepada diri sendiri. Manakala dalam novel Kartini, pengarang juga menunjukkan ketidakadilan dalam sesuatu kelompok. Ketidakadilan ini berbentuk jenis kelamin. Kebanyakan masyarakat mempunyai pendapat bahawa tugas utama bagi kaum wanita adalah hanya melayani suami. Watak Kartini juga merupakan anak perempuan yang bijaksana yang mana memiliki bakat dalam menulis serta membaca. Seterusnya, sudut sosial. Berdasarkan novel Mencari Azizah, watak Azizah memberi penekanan bagaimana beliau mampu menilai dirinya dari aspek intelek, jasmani serta sosial. Untuk membina esteem yang positif dalam dirinya, Azizah menanamkan rasa yakin bahawa beliau juga mampu dalam membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Selain itu, Azizah juga tahu bahawa dirinya bukanlah anak haram seperti yang digempar-gemburkan oleh orang kampung. Manakala menerusi novel Kartini pula, jelas terlihat watak utama tidak mempunyai pendidikan dalam ilmu pengetahuan. Hal ini demikian, persona Kartini menjadi teladan bagi wanita dalam memperjuangkan persamaan dalam pendidikan. Dalam konteks ini, watak Kartini dalam novel ini tidak mempunyai pendidikan yang tetap dari mana-mana pusat pengajian. Hal ini kerana pada ketika itu, keluarga Kartini tidak mempunyai sumber pendapatan yang tetap. Kemiskinan juga menjadikan hidup mereka telah memberi kebuntuan kepada Kartini untuk mendapatkan pendidikan yang tetap. Akhir sekali, sudut politik. Berdasarkan novel Mencari Azizah, pengarang menekankan aspek pembangunan sifat dan hak sebagai seorang isteri. Watak sebagai Azizah ini yang mana berjaya bangkit dalam konflik rumah tangga. Dengan adanya semangat yang baru, beliau cuba untuk keluar dari kepompong seorang wanita yang lemah dan redha dengan apa sahaja yang berlaku. Walaupun Azizah sudah terbiasa dengan kehidupan yang serba mewah dan selesa, beliau berjaya mengambil serta mengharungi cabaran di tempat baru. Manakala novel Kartini, watak utamanya adalah watak Kartini. Novel Kartini ini mengandungi kekerasan moral dan penindasan daripada kaum lelaki. Kartini mahukan kaum wanita agar diakui oleh kaum lelaki agar mempunyai kesemarataan dalam pelbagai perkara. Dengan adanya novel Kartini ini dapat mengetahui bahawa perempuan pada masa kolonial Belanda hanya dijadikan tempat pemuas nafsu sahaja. Secara kesimpulannya, unsur realisme dalam kedua-dua buah novel ini sangat tinggi nilainya. Tetapi terdapat beberapa perbezaan dari sudut sosial, ekonomi dan juga politik. Oleh itu, walaupun kedua-dua novel ini mempunyai perbezaan dari segi situasi watak yang sangat jelas dinilai, namun nilai feminisme sangat jelas dilihat di dalam kedua-dua novel ini. Melalui kajian kedua-dua buah novel ini, dapatlah kita menganggap wanita dalam aspek kehidupan haruslah diberi peluang dan ruang agar dapat menyumbangkan manfaat kepada orang lain. Sebagai contoh dari sudut aspek utama iaitu politik, ekonomi dan juga sosial, seperti yang kita tahu peranan wanita amatlah penting, terutama sekali di dalam aspek kekeluargaan. Wanita dianggap sebagai tulang belakang dalam menyokong keluarga untuk membuat segala tugasan serta urusan.
Bukan itu sahaja, dengan memiliki semangat kewanitaan menerusi teori feminisme dalam kedua-dua buah novel ini, taraf ekonomi, politik dan juga sosial juga akan berkembang dengan maju seiring pada zaman kini. Oleh itu, tidak hairanlah pada zaman sekarang wanita lebih mempelopori di dalam aspek seluruh cabang kerjaya, sama ada dalam pentadbiran, perniagaan dan sebagainya. Sebagai masyarakat majmuk, persepsi mendiskriminasikan jantina haruslah dilupuskan agar wanita mampu untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, setanding dengan golongan lelaki. Setakat itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.